Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha berperanan menasabkan isim inna dan merafakkan khabar inna. Artinya, hukum i'rab bagi isim inna adalah mansub, manakala hukum i'rab bagi khabar inna adalah marfu'. Inna wa akhawatuha berada dalam ayat jumlah ismiyah di mana ayat jumlah ismiyah mempunyai mubtada dan khabar. Inna wa akhawatuha boleh bersambung dengan domir muttasil seperti inna disambungkan dengan domir huwa akan menjadi innahu. Inna bersambung dengan domir anta akan menjadi innaka. Inna bersambung dengan domir ana akan menjadi inni. Begitulah seterusnya. Fungsi inna wa akhawatuha ialah pertama, mubtada menjadi mansub dan ia dinamakan sebagai isim inna, manakala khabar menjadi marfu' dan ia dinamakan sebagai khabar inna. Mubtada dan khabar saling berkait dengan tajuk ini, maka diharapkan pelajar dapat menguasai tajuk mubtada dan khabar terlebih dahulu. Kita lihat contoh ayat yang mengandungi mubtada khabar. At-talibu ghaibun. At-talibu adalah mubtada kerana ianya adalah isim ma'rifah oleh disebabkan adanya alif lam di awal kalimah. Manakala ghaibun adalah khabar kerana ianya adalah isim nakirah oleh disebabkan tiadanya alif lam dan berbaris tanwin. Hukum i'rab bagi mubtada dan khabar adalah marfu', tetapi apabila didahului dengan salah satu akhawat inna di hadapannya, maka nama mubtada dan khabar akan berubah, begitu juga dengan hukumnya. Kita lihat contoh ayat yang mengandungi akhawat inna. Inna at-taliba ghaibun. Inna adalah huruf nasab, at-taliba adalah isim inna. Asalnya ia adalah mubtada, tetapi apabila didahului dengan salah satu akhawat inna, maka mubtada akan menjadi isim inna dan hukumnya juga berubah kepada mansub. Apabila hukum berubah, baris akhirnya juga akan berubah. Kita lihat ghaibun. Ghaibun adalah khabar inna. Asalnya ia adalah khabar, tetapi apabila didahului dengan salah satu akhawat inna, maka khabar akan menjadi khabar inna dan hukumnya kekal marfu'. Berikut ialah inna wa akhawatuha. Yang pertama, inna artinya sesungguhnya. Yang kedua, anna artinya sesungguhnya. Fungsi inna dan anna adalah taukid, iaitu kata pengukuh. Perbezaan inna dan anna adalah inna berada di awal ayat, manakala anna berada di tengah ayat. Yang ketiga, ka'anna artinya seolah-olah. Fungsinya tashbih, iaitu perumpamaan. Yang keempat, laita artinya mudah-mudahan. Fungsinya tamanna, iaitu angan-angan. Yang kelima, la'alla artinya semoga. Fungsinya at-taraji, iaitu mengharap. Yang keenam, lakinna artinya tetapi. Fungsinya istidrak, iaitu pengkhusus. Kita lihat i'rab isim inna dan khabar inna. Hukum i'rab bagi isim inna adalah mansub dan hukum mansub ada 4 alamat dan singkatannya adalah faqih, iaitu fathah, alif, kasrah dan ya. Kita lihat alamat yang pertama iaitu fathah. Berlaku pada dua keadaan iaitu pada mufrad dan jamak taksir. Alamat yang kedua iaitu alif berlaku pada asma'ul khamsah. Alamat yang ketiga iaitu kasrah berlaku pada jamak muannas salim. Alamat yang keempat iaitu ya berlaku pada dua keadaan iaitu pada musanna dan jamak muzakkar salim. Kita lihat khabar inna. Hukum i'rab khabar inna adalah marfu' dan hukum marfu' ada 3 alamat dan singkatannya adalah 2 iaitu dhammah, waw dan alif. Kita lihat alamat yang pertama iaitu dhammah berlaku pada 3 keadaan iaitu pada mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir. Manakala alamat yang kedua berlaku pada 2 keadaan iaitu jamak muzakkar salim
dan asma'ul khamsah. Alamat yang ketiga iaitu alif hanya berlaku pada musanna. Kita lihat contoh ayat. Inna at-taliba najihun. Inna at-taliba najihun. Apabila kita mengikrab seperti biasa memerlukan 4 elemen iaitu mauqi', hukum, alamat dan juga sebab. Baiklah, kita i'rab satu persatu. Inna adalah huruf nasab, manakala at-taliba mauqi'nya adalah isim inna dan hukum isim inna adalah mansub dan alamatnya adalah fathah kerana huruf akhirnya berbaris fathah dan at-taliba adalah mufrad. Apabila digabungkan dan dijadikan ayat akan menjadi isim inna mansub bil fathah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad. Baiklah, kita i'rab najihun. Najihun mauqi'nya adalah khabar inna dan hukum khabar inna adalah marfu' dan alamatnya adalah dhammah kerana huruf akhirnya berbaris dhammah. Dan najihun adalah mufrad. Apabila digabungkan dan dijadikan ayat akan menjadi khabar inna marfu' bid dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad. Kita lihat i'rab isim inna dan khabar inna bagi aspek bilangan mufrad, musanna dan jamak. Kita lihat aspek bilangan yang pertama iaitu mufrad. Mufrad ialah kata yang menunjukkan bilangannya satu. Kita lihat contoh. Inna al-muallima hadirun. Inna al-muallima hadirun. Inna huruf nasab. Al-muallima adalah isim inna. Asalnya al-muallima adalah mubtada'. Tetapi apabila didahului dengan akhawat inna, maka mubtada' akan menjadi isim inna. Apabila di'irabkan al-muallima akan menjadi isim inna mansub bil fathah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad. Kita lihat hadirun. Hadirun adalah khabar inna. Asalnya hadirun adalah khabar. Oleh disebabkan didahului dengan akhawat inna, maka khabar akan menjadi khabar inna dan apabila di'irabkan hadirun akan menjadi khabar inna marfu' bid dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad. Kita lihat jenis aspek bilangan yang kedua iaitu musanna. Musanna ialah kata yang menunjukkan dua. Cara mengenali musanna adalah berlakunya penambahan huruf alif nun ataupun ya nun di akhir kata mufrad. Huruf alif nun digunakan ketika hukumnya marfu', manakala ya nun digunakan ketika hukumnya mansub atau majrur. Kita lihat contoh. Inna al-muallimaini hadirani. Inna al-muallimaini hadirani. Inna huruf nasab. Al-muallimaini adalah isim inna. Oleh disebabkan hukum isim inna adalah mansub, maka kita akan menggunakan huruf ya nun ketika musanna. Maka apabila di'irabkan al-muallimaini akan menjadi isim inna mansub bil ya li'annahu musanna. Kita lihat hadirani. Hadirani adalah khabar inna. Oleh disebabkan hukum khabar inna adalah marfu', maka kita akan menggunakan huruf alif nun ketika musanna. Maka apabila di'irabkan hadirani akan menjadi khabar inna marfu' bil alif li'annahu musanna. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ialah kata yang menunjukkan 3 lelaki atau lebih. Cara mengenali jamak muzakkar salim ialah berlakunya penambahan huruf waw nun ataupun ya nun di akhir kata mufrad. Huruf waw nun digunakan ketika hukumnya marfu', manakala huruf ya nun digunakan ketika hukumnya mansub atau majrur. Kita lihat contoh. Inna al-muallimina hadiruna. Inna al-muallimina hadiruna. Inna huruf nasab. Al-muallimina isim inna. Oleh disebabkan isim inna hukumnya mansub, maka kita akan menggunakan huruf ya nun ketika jamak muzakkar salim. Maka apabila di'irabkan al-muallimina akan menjadi isim inna mansub bil ya li'annahu jamak muzakkar salim. Kita lihat hadiruna. Hadiruna adalah khabar inna.
oleh disebabkan khabar inna hukumnya adalah marfu', maka kita akan menggunakan huruf waw nun ketika jamak muzakkar salim. Maka apabila kita i'rabkan hadiruna akan menjadi khabar inna marfu' bil waw li'annahu jamak muzakkar salim. Kita lihat jamak muannas salim. Jamak muannas salim ialah kata yang menunjukkan 3 perempuan atau lebih. Cara mengenali jamak muannas salim ialah berlakunya penambahan huruf alif ta di akhir kata mufrad. Manakala huruf akhirnya iaitu huruf ta hanya ada 2 baris, sama ada ta-nya berbaris dhammah ataupun ta-nya berbaris kasrah. Bagi keadaan ta berbaris dhammah berlaku ketika hukumnya adalah marfu', manakala ta berbaris kasrah ketika hukumnya adalah mansub ataupun majrur. Kita lihat contoh. Inna al-muallimati hadiratun. Inna al-muallimati hadiratun. Inna huruf nasab, al-muallimati isim inna. Oleh disebabkan hukum isim inna adalah mansub, maka huruf ta-nya berbaris kasrah. Maka apabila di'irabkan al-muallimati akan menjadi isim inna mansub bil kasrah li'annahu jamak muannas salim. Kita lihat hadiratun. Hadiratun adalah khabar inna. Oleh disebabkan hukum khabar inna adalah marfu', maka kita akan dhammahkan huruf ta-nya dan ianya berbaris tanwin kerana ianya adalah isim nakirah. Maka apabila di'irabkan hadiratun akan menjadi khabar inna marfu' bid-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu jamak muannas salim. Kita lihat contoh dalam bentuk ayat. Laita as-sihhata daimatun. Laita huruf nasab, as-sihhata mauqi'nya adalah isim laita. Kita tidak sebut isim inna, tetapi kita akan sebut isim laita kerana kita menggunakan laita. Jika kita menggunakan la'alla, maka kita akan sebut isim la'alla. Begitulah seterusnya. Dan hukum isim laita adalah mansub dan alamatnya adalah fathah kerana huruf akhirnya berbaris fathah dan as-sihhata adalah mufrad. Apabila digabungkan dan dijadikan ayat, as-sihhata i'rabnya isim laita mansub bil fathah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad. Kita lihat daimatun. Mauqi'nya adalah khabar laita dan hukum khabar laita adalah marfu' dan alamatnya adalah dhammah kerana huruf akhirnya berbaris dhammah dan daimatun adalah mufrad. Maka apabila digabungkan dan dijadikan ayat, daimatun i'rabnya khabar laita marfu' bid-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad. Seperti mana bab khabar, khabar inna juga boleh datang dalam bentuk jenis jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun syibhul jumlah. Maka bagi jenis-jenis ini perlulah di'irabkan fi mahalli raf'in, artinya yang duduk di tempat marfu'. Kita menggunakan raf'in kerana hukum i'rab bagi khabar inna adalah marfu'. Kita lihat contoh ayat di bawah. Inna Muhammadan yajtahidu fil amal. Inna adalah huruf nasab, Muhammadan adalah isim inna, yajtahidu adalah khabar inna dan jenis khabar innanya adalah jumlah fi'liyah kerana adanya fi'il dan diikuti dengan fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir, iaitu domir yang tersembunyi, takdiruhu huwa. Maka apabila di'irabkan yajtahidu akan menjadi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar inna, artinya jumlah fi'liyah yang duduk di tempat marfu' bagi mauqi' khabar inna. Kesimpulannya, pertama, inna wa akhawatuha merupakan perbahasan lanjutan daripada tajuk mubtada' dan khabar. Yang kedua, setelah didahului dengan salah satu akhawat inna, maka mubtada' dinamakan sebagai isim inna, manakala khabar dinamakan sebagai khabar inna. Yang ketiga, hukum isim inna adalah mansub dan alamat bagi hukum mansub ada 4 dan singkatannya adalah faqi, iaitu fathah, alif, kasrah dan ya.
Yang keempat, hukum i'rab khabar inna adalah marfu' dan alamat bagi hukum marfu' ada 3 dan singkatannya adalah 2 iaitu dhammah, waw dan alif. Yang kelima, khabar inna juga boleh datang dalam bentuk jenis jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun syibhul jumlah dan perlulah di-i'rabkan fi mahalli raf'in, artinya yang duduk di tempat marfu'. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.